isu ucapan kepada orang bukan Islam sempena perayaan. Jadi kita kena lihat ulama ada khilaf pendapat dalam hal ni. Terutama ulama, ini ada sedikit benda yang tuan-tuan nak kena faham. Setiap kali fatwa dikeluarkan, kadang-kadang fatwa itu ada juga dipengaruhi oleh suasana suatu negeri. Bila kita tak faham suasana satu negeri itu, kita akan nampak, kita mungkin akan keras kepada kita, tak ada kesan dah. Saya buat contoh parti politik lah, mudah. Ada setengah parti dulu dia fatwa macam lain, tapi bila mereka terlibat dengan beberapa isu yang mereka terlibat sekali, mereka macam dah tak pakai fatwa lama dah. Sebab apa? Saya tak kata betul itu salah, mungkin dia terpaksa berhadapan dengan realiti. Fatwa-fatwa yang muncul di tengah-tengah masyarakat Islam secara majoriti masyarakat Islam, maksud yang masyarakat Islam begitu dominan, kita lihat orang yang mengeluarkan fatwa itu bukan dia ikhlas, tapi mungkin dia tidak ambil banyak perhitungan tentang orang bukan Islam, disebabkan kerana tak ada benda kepentingan pun. Terus dia jawab, you jangan, awak nak buat apa-apa. Tapi fatwa-fatwa yang muncul di negeri-negeri yang mana adanya masyarakat bukan Islam ramai, jadi ahli yang mengeluarkan fatwa itu terpaksa juga mengkaji fatwa itu di sudut kesannya dan praktiknya kepada orang bukan Islam yang ada di kalangan mereka. Maka banyak fatwa yang dikeluarkan oleh Arab Saudi, maka dia tak perlu fikir tentang orang bukan Islam, sebab dia tak ada pun orang bukan Islam. Maka dia mungkin fikir, tapi dia tidak berinteraksi secara langsung. Dia tidak dapat konseptualiskan benda tu, tak boleh dapat nampak konsep itu secara keseluruhan. Tapi fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Eropah umpamanya, yang terbabitkan ulama-ulama Islam di Eropah, yang hidup di Eropah, kita lihat mereka ni terpaksa keluarkan fatwa mengkaji apakah realiti yang mereka hadapi itu sama ataupun tidak dengan apa yang ada di dalam suasana di Arab Saudi. Fatwa yang ada di Baghdad mungkin tak sama fatwa yang ada di Dimashq, mungkin tak sama dengan fatwa yang ada pada ulama Andalus. Bukan salah, tetapi dimensi sudut yang mana ahli fatwa tu tengok. Jadi saya nak balik pada masalah ucapan. Mengucapkan kepada satu orang selamat hari raya, misalnya, okey, kita congratulate, kita ucapkan ucapan sempena hari Christmas, kita kata Merry Christmas kepada orang Kristian. Sebahagian ulama melihat ini mempunyai unsur menyokong kepercayaan syirik tentang Jesus, dan ini adalah perkara besar. Maka mereka ini memfatwakan haram. Dan jika beriktikad sekali, wasa' aqidah. Dan fatwa ni Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim Al-Jauziyah memang mengharamkan ucapan-ucapannya. Sebahagian masyarakat, sebahagian ulama tengok bahawasanya ucapan itu selagi tidak membawa maksud yang syirik, maksud kita hanya kata Happy Christmas, Happy apa tahun baru ke apa, kita ucap umum je, dengan kita tak sebut nama Tuhan dia, tidak mengiktiraf, tidak sebut syirik je secara langsung pun. Mereka lihat ucapan itu bukan di sudut syirik itu, tapi di sudut kita perlu berinteraksi dengan kaum yang lain, agama lain, untuk membalas, tunjukkan sikap lunak agama. Alasan mereka, mayat Yahudi lalu dan Nabi bangun, orang kata innaha Yahudi,
Sesungguhnya dia Yahudi jenazah tu. Nabi kata alaisat nafsan, takkah dia juga jiwa? Nabi bangun hormat bukan kerana akidah Yahudi tu, tapi kerana menghormati nilai dia sebagai manusia. Bila manusia ini hidup di barat, orang barat bagi kerakyatan pada mereka, benarkan mereka beragama dan benarkan juga mereka hidup. Dan bila mari hari raya, mereka ni ucap selamat hari raya, kan? Jangan agama kata idza huyitum bi tahiyatin, apabila kamu diucap dengan satu tahiyah, maka kita ucapkan tahiyah bi ahsani minha au rudduha, dengan yang lebih baik, ataupun jawab ucapan tahiyah itu, ucapan selamat tu. Jadi mereka ni yang kata halal ni, mereka kata boleh ni, lihat di sudut kita disuruh untuk berinteraksi dengan baik, dan ucapan tu tak ada salah apa pun. Kita hanya kata selamat hari apa? Hari Christmas. Tapi kalau kita kata selamat menyambut kelahiran anak Tuhan, itu lain lah. Even orang tak kata apa macam tu. Kita hanya ucap ucapan yang tanda kita hormat dia jiran, dan kita dia hormat kita sebagai kawan, tanda kita balas penghormatan dia kepada kita sebelum ni, di bawah tajuk manusia disuruh berhubung baik antara satu sama lain. Maka ada dua lah fatwa. Maka fatwa Majlis Fatwa Eropah, dia lihat di sudut ni. Duduk di Eropah, ketika Islam dituduh sebagai pengganas, tak mesra dengan orang lain, maka kita patut untuk tunjukkan contoh yang baik. Mereka boleh kata kat kita, maka kita kata selamat, kerana hari mereka nak bergembira pun. Dan agama pun tak suruh kita musnahkan gereja, tak suruh kita musnahkan kuil. Maka mereka kata boleh. Ulama yang hanya melihat ini yang menyokong syirik, mereka kata tak boleh. Saya melihat selagi mana kita tak bermaksud menyokong syirik, kita melepas diri daripada syirik, cuma kita nak meraihkan di sudut menjaga hubungan kemanusiaan, maka harus dengan syarat jangan gunakan lafaz-lafaz yang syirik. Kita kata happy Kong Hifat Choi ke happy Christmas, apa happy, kita bolehlah kita gunakan lafaz-lafaz yang umum yang tanda bahawasanya kita. Dan apatah lagi kalau dia tak mula, tak payahlah. Terutama kita orang biasa tak terlalu. Tapi kalau kita bos pejabat, ada pekerja, Perdana Menteri, ketua kerajaan, dia mesti akan ucapkan pada mereka. Maka dia pilihlah ungkapan-ungkapan yang tidak menyebabkan lafaz syirik, tetapi tetap memberi makna. Dia congratulate mereka, dia mengucapkan satu ucapan tahniah sempena daripada majlis-majlis, sempena hadiran hari tersebut. Macam itulah juga berhubung dengan itulah hari. Ia bukan saja tahun baru yang tak ada kaitan dengan agama, yang ada agama pun kita boleh pilih lafaz-lafaz yang menyebabkan kita tak kata tentang ketuhanan secara umum. Selamat hari raya, maybe dia dah faham lah, just untuk kita please dia, untuk kita, bukan kita nak happy kan dia, tanda kita we are Muslim, kita ada orang yang tolerate, kita boleh understand each other, kita boleh terima dia, dan kita ialah agama yang luas, dan Islam adalah agama yang harmoni. Itu adalah satu benda yang bagus.